Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi dharain. Kitab Ida Bakai muka surat 25. Kata Musannif rahimahullah taala 27. Dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, maka kita jawabnya, engkau cakap menjadi bengong. Kerana belum ada Nabi dan Rasul itu tiada ada suruh dan tegah. Maka macam mana dikatakan buat yang ditegah? Bahkan sebelum ditegah sekalipun, Nabi-Nabi dan Rasul itu tiada buat perkara yang akan ditegahnya. Dan ijma' ulama' wajib bagi Nabi-Nabi dan Rasul itu amanah. Hadirin sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan pula daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam melalui mereka. Sejak pada kecil lagi dihukumkan kita Islam walaupun kita tak faham Islam. Alhamdulillah. Dibesarkan kita pula dalam satu suasana masyarakat yang memudahkan kita ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Diberi lagi kita nikmat, ada kehendak, keinginan untuk nak belajar dan menuntut ilmu, memahami pelajaran agama ni. Alhamdulillah. Kerana agama kita ni, nak faham dia betul-betul, kena belajar. Adapun yang kita dapat melalui warisan ni, yang ni dipanggil Islam warisan, taklidi. Zahir, nampak patuh taat. Kalau patuh taat. Tapi ada perjalanan batin, berakidah yang tak dapat tidak, kena belajar dan hukum dia fardu ain. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan keterbukaan hati kita untuk nak pergi belajar ilmu untuk mengenal Allah Taala, mengenal perkara-perkara berkaitan bab i'tiqad ini supaya benar perjalanan batin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, diberi pula kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam satu majlis ilmu, untuk kita insya-Allah nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni. Hadirin sekalian, bab kita nak sambung ni masih lagi dalam bab Rasul atas membicarakan sifat-sifat wajib bagi Nabi Rasul. Kita masih dalam bab Rasul amanah. Mesti dia, mustahil dia khianat. Amanah dengan mana wajib pada Nabi Rasul ni sentiasa taat dan patuh pada Allah Ta'ala, zahir batin. Bahkan atas jumhur ulama' ahli sunnah wal jamaah, macam mana telah kita bicara lepas, mustahil khianatnya mereka ini sejak daripada lahir lagi. Dan ada beberapa perkara yang telah kita belajar, khasnya mengenai kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul, yang kita wajib belajar daripada
guru yang betul, kerana tanpa belajar dengan guru yang betul ni, dikhawatiri kita akan ada salah akidah dengan Nabi Rasul, khasnya dalam bab riwayat dan cerita. Yang cerita dan riwayat itu ada dalam cerita tersebut mencacat, cederakan kepribadian Nabi Rasul dari sudut buat dosa, ada penyakit yang menggagalkan misi dan visi dia sebagai Rasul. Nabi Rasul bohong, Nabi Rasul telor, Nabi Rasul buta. Banyak perkara ni kalau kita tengok, ada Nabi Rasul yang lari pada kaum dia, ada Nabi Rasul ada keinginan kuat pada perempuan, ada Nabi Rasul kecil-kecil jual berhala. Ada beberapa isu rasanya yang sedikit sebanyak kita dah bincang. Wajib semua tu kita kena belajar daripada sumber yang betul. Kalau dah pernah dapat sumber tak betul, dengar betul-betul, faham betul-betul dengan siapa yang kita duk belajar ni, supaya tak salah kita, tak silap kita dalam bab Nabi Rasul ni. Kerana syahadah kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu memahamkan Nabi Rasul ni adalah benar. Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tak benarnya mereka itu kata dia ialah Rasulullah. Dia tak benarnya mereka ni, pasti mereka ni adalah orang yang amanah, mestilah cerdik untuk menjadi utusan Allah Ta'ala. Dan di atas mengakunya mereka ni utusan Allah Ta'ala, tentulah mereka telah menunaikan tanggungjawab untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Itu adalah fahaman yang sangat asas kita terhadap Nabi Rasul, supaya kita tak ada salah fahaman, salah i'tiqad, salah pegangan terhadap utusan Allah Ta'ala yang sangat mulia ini, yang akhirat esok antara yang kita harapkan daripada mereka ni adalah syafaat. Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Baik, sambungan kita ni kalau ikut bukan bab amanah, dalam bab siddiq. Kalau ikut dalam bab Nabi Rasul ni bercakap benar, jadi tak mungkin Nabi Rasul ni bercakap bohong. Sambungan kita yang ni nak kita duk baca sekali lalu tadi, kata dia, dan jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, maka kita jawabnya. Jadi sikit lagi dia nak bincang bab Nabi Adam. Walaupun hari itu kita ada sedikit sebanyak dah bincang mengenai ayat-ayat Quran berkenaan dengan larangan buah khuldi tu. Yang larangan tu bukan larangan haram, bukan larangan berdosa. Dia larangan pilihan, bahkan pandang pada satu sudut. Dia sebenarnya bukan larangan pun. Bahkan kalau dia tak makan buah khuldi itu, tak mungkin dia akan keluar daripada syurga. Jadi jalan untuk keluar daripada syurga, melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah. Dengan sebab tu keluar daripada, lahir daripada zuriat dia, Nabi-Nabi Rasul dan manusia semua ni untuk jadi khalifah tahun ke bumi ni. Dan daripada zuriat dia lah akan lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham daripada sudut tu, bukan larangan makan buah khuldi. Bahkan di atas status tu wajib makan. Kalau tak makan, tak adalah kita ni, tak ada manusia, keturunan anak Adam atas muka bumi ni, pasal Nabi Adam tak keluar-keluar daripada syurga. Mana ada syurga? Okey, ada sikit sebanyak kita dah bicara gitu. Yang ni dia sebut ada satu persoalan yang kalau ada orang fahaman dia menyalahi daripada kaedah ahli sunnah wal jamaah, macam mana telah kita bicara dulu, jumhur ulama menyebut wajib kita i'tiqad Nabi Rasul ni bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, batanah ni. Dan mereka ni atas nama istilahnya maksum sejak pada lahir lagi. Yang ni ialah jumhur ulama sebut. Dipelihara daripada buat dosa, hatta berdusta ni sejak pada lahir lagi. Dan mereka ni terpelihara daripada buat dosa ni zahir batin. Jadi dia kata, jika engkau kata Nabi Adam buat yang ditegah tu, masih isu makan pokok khuldi atau buah khuldi tu,
Nabi Adam buat yang ditegah itu sebelum jadi Nabi dan Rasul. Dan sebelum jadi Rasul. Macam mana nak jawab ni? Memang ada sebahagian daripada ulama kita ada khilaf yang mereka mempunyai pandangan begini. Tapi pandangan mengatakan Nabi dan Rasul ni mereka hanya tak buat salah. Istilahnya dapat status maksum ni hanya apabila setelah jadi Nabi Rasul. Sebelum jadi Nabi Rasul mereka ni tak maksum. Pendapat ni memang ada sebahagian kecil pendapat terpinggir di kalangan ulama kita sebut. Dia bukan pendapat jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut sebaliknya. Dengan mana mereka ni Nabi Rasul ni dipelihara Allah Ta'ala maksum daripada membuat apa kesilapan sejak lahir. Lahir-lahir itu istilahnya dah kena Allah Ta'ala dah. Satu amat salah kalau ada orang menisbahkan pada Nabi Rasul ni kecil-kecil buat dosa awal-awal sebelum terima Nabi Rasul, sebelum kenal Allah, terima wahyu, syak dengan Allah Ta'ala, duk anggap matahari sebagai Tuhan, bulan sebagai Tuhan, bintang sebagai Tuhan. Ada orang syarah macam tu kan. Bukan kecil-kecil punya orang cakap begitu. Sehingga ada dalam tafsir-tafsir yang ustaz-ustaz moden lah ni lah, yang sampai di kalangan mereka ni dianggap sebagai pejuang Islam, tapi menulis tafsir dengan ada akidah salah dalam bab Nabi Rasul macam ni. Dia kata Nabi Ibrahim semasa kecil dia dan sebelum dia beriman dengan Allah Ta'ala, dia pun syak dalam bab ketuhanan yang dia beriktikad pada awalnya Tuhan ni adalah matahari, adalah bulan, adalah bintang. Ada yang kata begitu di atas salah fahamnya mereka, ambil faham daripada beberapa ayat Quran. Surah mana tu? Falamman janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Apa tu? Suratul An'am. Tengoklah ayat berapa tu. Kalau baca zuhir memang macam tu tuan-tuan. Jadi masalah yang kita pun pernah sebut dah dulu. Punca rosaknya akidah ni, ambil faham kisah Nabi Rasul hanya mengambil faham daripada terjemahan word by word daripada Quran tanpa melihat kaedah yang telah disebut oleh ulama macam mana nak faham kisah tersebut berdasarkan rumusan seluruh Al-Quran dan hadis yang telah ulama kita bagi rumusan tu dalam kitab-kitab akidah seumpama yang kita baca ni. Okay. Jadi kalau ada orang kata Nabi Adam ni dia buat dosa sebelum jadi Nabi Rasul, maka kita jawab, ngarang ni turun jawab. Bahasa dia kasar sikit lah tuan-tuan. Kalau saya orang kata saya ni bahasa kasar, kasar lagi Tok Guru ni, tuan-tuan tengok. Kita jawabnya, engkau cakap macam ni, kata dia, cakap menjadi bengong. Ni kataan Tok Guru. Dia kata cakap ni cakap bengong. Bahasa kita sebut bodoh. Bodoh cakap macam ni. Ada pula dia orang buat salah ni sebelum jadi Nabi dan Rasul. Pasal apa dia kata bengong? Pasal apa kata bodoh? Kerana belum ada Nabi dan Rasul tu, maksudnya belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, tiada ada suruh dan tegah. Mana ada syariat? Sebelum jadi Nabi Rasul, jadi mana ada syariat? Mana ada tegah? Jadi maksudnya tak ada tegah lah. Tak adalah buat salah. Boleh? Faham? Kalau kata buat salah tu sebelum jadi Nabi Rasul, dah sebelum jadi Nabi Rasul, mana ada syariat? Tak salah. Yang tu satu sudut. Bahkan, tu dia kata tu, maka macam mana dikatakan boleh buat yang ditegah? Macam mana boleh kata Nabi Rasul buat benda tegah, sedangkan dia yang jadi Nabi dan Rasulnya, dia yang bawa syariatnya, untuk dia yang langgar syariat sebelum syariat ada. Apa benda ke? Boleh faham? Kat mana bengong tu? Kalau bahasa kita sebut mudah ni, kalau tuan-tuan agak susah nak faham bahasa yang tu, kerajaan belum dilantik, belum ada undang-undang. Bila ada kerajaan, baru ada undang-undang, baru ada peraturan. Untuk orang ni, kita kata kat dia, dia ni langgar peraturan dan undang-undang sebelum ada kerajaan. Boleh faham kot? Kadang bahasa baca kitab ni tak faham kan? Sebut kerajaan dengan undang-undang faham kot kan?
Tak pelik itu. Kerajaan tak ada lagi tapi dah langgar undang-undang sebelum kerajaan ditubuhkan. Tak bodoh juga itu. Bingung tak? Tu dia kata bingung tu. Bahkan macam ni. Bahkan sebelum ditegah sekalipun, bahkan kaedah yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sebut, sebelum ditegah sekalipun, maksudnya sebelum datang syariat menegah sesuatu hukum untuk perkara tu tak dibenarkan dibuat oleh Nabi Rasul, begitu juga pada umatnya. Sebelum ditegah sekalipun, Nabi-Nabi dan Rasul itu tiada buat perkara yang akan ditegahnya. Ini pun kita belajar dah itu. Kalau sebut sekali lagi, apa dia? Nabi Rasul ni Allah Ta'ala memang dah pelihara dan jaga mereka di atas prinsip dia nak bakal jadi Nabi Rasul ni, dia takkan silap ambil Nabi Rasul daripada kalangan orang yang pernah ada rekod buruk ataupun ada rekod merah, ada buku hitam, buku merah, Muhbi bahasa gitu tak? Yang sebelum mereka dilantik jadi Nabi Rasul, ada catatan hitam dalam kehidupan mereka, yang bila dilantik jadi Nabi Rasul, catatan hitam, rekod merah, Muhbi lah bahasa itu, akan digunakan oleh masyarakat untuk menolak dakwah yang dibawa dan didatangkan oleh Nabi Rasul waktu mereka dapat wahyu esok. Allah Ta'ala takkan jadikan Nabi Rasul macam ni. Takkan ada Nabi Rasul dalam keadaan begini. Satu, ada kisah saya sebut, misalnya kisah Nabi Ibrahim jual berhala pada masa dia kecil-kecil. Memang dia jual berhala, tapi jual berhala dalam keadaan dia kenal Allah Ta'ala dan orang dah kenal dia sejak pada kecil lagi. Dia dah kenal dengan masyarakat berhala ni ma la yadurru wa la yanfa. Perkara yang tak bagi mudarat, tak bagi manfaat. Time pak menakan dia jual laku. Time dia jual semua orang pulang balik. Pasal apa? Pasal ayat-ayat dia masa diperintahkan untuk pak menakan dia suruh dia jual berhala tu, dia bukan jual bagi laku. Dia jual apa? Dia kata ma la yadurru. Man yabi' ma la yadurru wa la yanfa. Siapa nak beli, siapa nak beli. Jual. Siapa nak beli perkara yang tak beri mudarat, tak beri manfaat. Siapa nak beli benda yang tak beri mudarat, tak beri manfaat. Mampu orang tak beli. Jadi masa kecil-kecil dia kenal Tuhan dah. Andai kata masa kecil-kecil dulu dia jual laku, bila besar jadi Nabi Rasul, orang kata, bukan kecil dulu kau yang jual, tak kau ni. Kan kacau tu. Itu yang saya punya pengalaman mengaji dengan tutup guru. Semua tutup guru sama je. Satu nada cerita je tuan-tuan. Apa dia? Mustahil keadaan macam ni ada pada Nabi Rasul. Bahkan kalau kita lihatlah, susahnya nak dakwah masyarakat ni tuan-tuan, kalau jangan kata Nabi Rasul, kita sendirilah punya rekod merah. Bopi tu. Habis sekarang kita jadi orang baik. Kita ajak pergi jumpa orang kampung kita yang kita ada rekod merah dengan mereka dulu. Kita suruh dia orang jadi baik. Padahal kita ada rekod merah dulu. Dengan orang kampung. Agak-agak macam mana? Laku tak dakwah kita? Kita sekarang jadi baik, mengaji, jadi baik lah istilahnya. Ada masjid. Jadi Tok Imam, Al-Hafiz, itu. Pandai reti fiqah, tauhid, tasawuf, akhlak pun baik. Kita ajak orang-orang yang rapuh dulu ni. Buat baik. Kalau kita ajak macam mana? Dia akan pulangkan paku buah kerah yang ada. Kata dia, baru 2-3 hari, baru setahun jagung jadi baik, nak ajak kita baik. Konon. Engkau dulu pun lupa kan? Engkau pun macam kami kan? Habis kan? Nabi Rasulullah Ta'ala takkan jadikan macam ni. Dalam keadaan jadi macam ni pun, ada orang tak nak ikut Nabi dan Rasul. Baik. Jadi, sepanjang saya duduk mengaji, tutup guru sebut dengan kitab yang disebut oleh para ulama atau akidah atau manhaj ahli sunnah wal jamaah ni, inilah yang disyarah, yang disebut oleh tutup guru dan para ulama kita. Itu dia kata, belum ada macam mana boleh dikatakan buat yang ditegah, bahkan sebelum tegah sekalipun. Atas kaedah kita, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi dan Rasul tu tidak akan buat perkara yang akan ditegah tu sekalipun. Dan telah ijma' ulama, satu lagi yang sebut masalah ni, bukan saja atas syarahan para ulama semua macam ni, telah berlaku ijma' kata dia. Maksudnya sepakat semua ulama-ulama
yang pakar dalam bab ilmu Islam, ilmu agama ni, dia kata wajib bagi Nabi dan Rasul itu amanah, yang ni terpelihara daripada buat barang yang Tuhan tegak. Ijma'. Jadi maksudnya kalau ada orang menyebut dengan apa-apa saja bahasa, kata Nabi Rasul ni, dia ada buat dosa, ada buat benda ditegah, sama ada tegah tu benda haram, makruh, khilaf aula, sama ada sebelum jadi Rasul ataupun selepasnya. Ayat ni istilahnya perkataan yang keluar daripada ijma' ulama. Jadi faham dari segi kaedah juga disebut oleh jumhur ulama kita, antara kaedah boleh menyebabkan seorang tu jadi murtad apabila dia melanggar ijma'. Maksudnya perkara yang telah disepakati oleh semua ulama ahli sunnah wal jamaah, melanggar ijma', benda yang sepatutnya diiktikad, antara bab iktikad, kalau bab hukum hakam, khas kita bicara ni bab iktikad, sepatutnya iktikad Nabi Rasul ni memang maksum, takkan ada buat apa-apa namun salah dan dosa. Bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Rasul ni semua yang wajib, yang sunat saja. Kalau buat benda harus pun, pada kita hukum harus, tapi nisbah Rasul buat itu adalah wajib, nisbah dia, kerana kalau dia tak buat perkara harus tersebut, nescaya akan mengubah hukum, nisbah kita nak ambil hukum dengan kaedah istinbat. Macam mana kaedah ulama-ulama kita bahas cara nak ambil hukum daripada apa yang berlaku dalam sirah hidup Nabi SAW. Jadi asal nak sebutnya, siapa yang menafikan ijma' macam ni, kufur. Na'udzubillah. Jadi yang sebut ngaji kena ngaji elok, bergurulah daripada guru yang betul, baru tidak akan berlaku kesilapan dalam bab ni. Pasal kesilapan bab ni bukan kesilapan kecil, dia bukan macam tak sah sembahyang boleh qada. Tambahlah mati dalam keadaan salah akidah ni, mati istilahnya mati kufur. Mati kufur tak ada ubat. Alhamdulillah. Siapa yang mati dalam keadaan tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak beriman dengan Rasul, ataupun dia pada satu sudut iman, tapi iman dia cedera dan cacat disebabkan ada topik-topik tertentu dalam bab ketuhanan yang berlaku kesilapan pada dia. Tapi atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah sehingga berlaku ijma' mengatakan tak boleh i'tikad bab ketuhanan macam ni, bab Rasul macam ni. Macam bab ketuhanan, mengiktikadkan Allah Ta'ala bertempat. Dan dipaham tempat tu memang tempat. Tempat tu tempat lah. Allah memang ada di tempat. Allah memang berada di arash, misalnya disebut. Berada di arash, duduk di arash. Duduk tu dengan mana ada, dengan mana istiqrar. Sedangkan ijma' ulama mengatakan, memahamkan dengan mana istiqrar ni keluar daripada ijma', keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan perjalanan ulama salaf dan khalaf. Kalau ada i'tikad macam ni, walaupun dia kata Tuhan dia Allah, keluar, habis, mati kufur. Kalau terang-terang sebut macam tu. Bahkan kalau dia kata ada hadis-hadis yang menyebut, misalnya hadis jariah, bila ditanya seorang hamba, Ain Allah, dia kata Allah fi sama, itu dalil daripada dia untuk menunjukkan Allah ada di langit. Kaedah ambil daripada hadis tu tak betul. Pasal kaedah kita, kaedah nak menentukan orang beriman berdasarkan hadis-hadis lain yang begitu banyak. Bukan dengan tanya Tuhan ada di mana, Allah Ta'ala ada di mana, siapa kata Tuhan di langit, maka jadilah orang tu beriman. Bukan gitu. Kaedah tu tak betul, yang tu menyalahi jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kaedah kita yang disebut oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah untuk jadi beriman ni ialah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan dengan tanya Allah kat mana, Allah kat langit. Okey, dia beriman. Ada ulang yang tu. Untuk tanya Hindu, Tuhan kamu kat mana? Tuhan aku kat langit. Okey, engkau beriman macam kami. Siapa? Tuhan kat langit. Tanya Buddha pun, Tuhan kamu kat mana? Tuhan kami kat langit. Oh, lepas tu kamu beriman. Siapa? Oh, ada hadis yang kata, bila ditanya Tuhan ada kat mana, kalau jawab kata Tuhan di langit, dia beriman. Kalau itu Buddha, Hindu, habis semua yang kata Tuhan kat langit, semua beriman. Kan kesalah akidah. Yang tu yang jumhur ulama' dah sebut dah, bicara dah satu-satu bab ni. Itu jangan ada sama sekali i'tikad yang fasid macam ni. Bahkan bukan fasid, i'tikad ni kufur, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam bab ketuhanan. Dalam bab Rasul ni atas kita bicara ni, mustahil Nabi Rasul maksum. Ada orang selamba je tuan sebut Nabi Rasul ni salah, buat dosa, maksiat. Nabi Rasul pun ada keinginan yang kuat pada perempuan, suka perempuan, cinta perempuan,
pantang tengok perempuan, bahasa dia orang. Pelik-pelik kita dengar manusia zaman lah ni. Tak ada langsung adab dengan Nabi Rasul. Kalau kita pun kita kata kat dia, jangan kata gila perempuan, gila seks dengan bini kau pun, macam dengan bini bukan dengan orang lain. Gila seks dengan bini, buah pi bahasa itu. Macam, kalau tuan-tuan kena ayat macam tu macam mana? Baran tak? Kadang. Tuan-tuan gila seks dengan bini perempuan, apa masalah? Yang ni disebut, Nabi Rasul ni ada keinginan kuat pada perempuan. Kau cakap apa ni? Dia orang bukan ada kerti jaga kehormatan Nabi Rasul. Yang ni yang, atau istilahnya orang yang menyakiti Allah Ta'ala dan Rasul. Ni menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul macam mana? Menyakiti Rasul dengan menisbahkan pada mereka dengan bahasa-bahasa yang tak selayaknya nisbahkan pada Nabi Rasul. Macam dia orang ni tak pernah belajar bab akidah dengan siapa Nabi Rasul ni. Alhamdulillah. Baik. Jadi jumhur ijma' ulama' dah sebut dah, wajib bagi Nabi Rasul tu amanah yang ni terpelihara daripada buat barang yang Tuhan tegahnya. Di atas kaedah itu, maka barang siapa i'tiqad ataupun berkata mana-mana Rasul khianat buat yang Tuhan tegah, siapa-siapa tu, barang siapa disebut, maka barang siapa, tak kira lah siapa pun. Orang moden ke, orang lama ke, tua ke, muda ke, ada PhD ke, tak ada PhD ke, boh bila bahasa itu. Siapa saja yang kata macam tu, orang popular tak popular ke, nescaya jadi kafir ya. Jadi kita belajar bab akidah macam ni, macam mana saya dah sebut dulu, bukan tujuan kita nak kafir ke orang. Pasal ulama kita sebut dengan ayat-ayat macam ni, dia nak menunjukkan apa dia sebab jadi kafir tak jadi kafir. Dan bila kita dah tahu benda ni boleh jadi kafir, hindarkanlah dia. Itu kaedahnya. Tak pernah ajar pun. Saya ngaji pun tutup guru saya tak pernah ajar pun tuan mengkafir-kafirkan orang. Macam itu. Tapi kita belajar dalam kitab, memang kalau keluar ayat-ayat macam ni, siapa yang salah i'tiqad macam ni, maka jadi kafir lah ia. Bukan maksudnya kita nak mengkafirkan orang. Tapi yang ni satu statement yang kita kena belajar dan kena faham, bagi erti dia elok. Dah kita tahu benda ni jadi kafir, hindarkanlah daripada akidah-akidah yang salah ni, satu hal. Dan dengan tu juga nanti kita boleh faham dan ada kayu ukur untuk kita lihat orang di luar ni, dia bercakap ni di atas sempadan betul tak betul akidah dia dengan Allah Ta'ala dengan Rasul. Adakah percakapan ni boleh jadi kufur ataupun tidak? Kalau kita tengok dalam masyarakat, macam-macam. Ada benda yang kita tak pernah sangka. Ada orang kata macam ni. Dia kata, Nabi Rasul pun kalau hidup zaman lah ni, punya tengok berserabutnya masyarakat ni, percaya Nabi Rasul pun resign letak jawatan. Ada orang sebut yang tu. Saya tengok dia yang resign. Tuan tak faham tu dah. Benda. Macam-macam kan. Ada orang tak perasan benda-benda kesalahan macam tu. Dia cakap pula dalam gereja. Cakap pula di hadapan orang Kristian macam tu. Bila orang kata kat dia macam-macam, dia ditegakkan pedang basah dia lah. Dia kata, saya bukan maksud saya macam tu. Macam-macam. Na'udzubillah. Kita ni, nanti yang ulama kita ajar, disiplin kita dengan Nabi Rasul ni, jaga sungguh adab. Jaga sungguh apa-apa perkara yang nak jadi kufur, jadi salah, buruk adab dengan Nabi Rasul ni, jaga sangat. Kalau kita tengok golongan-golongan yang banyak keluar TV apa semua lah ni, kan? Khasnya kita sebut dalam bab isu Sayyidina sudahlah kan. Dalam TV memang, celupar je mulut dia mah. Kata tak boleh berbual Sayyidina, bid'ah selamba je. Tak pernah Nabi ajar berbual Sayyidina. Dia orang bukan kerti adab. Sedangkan dia ajar oleh ulama kita antara adab dan ittiba' Nabi, adab lagi besar. Dalam peristiwa Hudaibiyah, waktu tulis perjanjian antara Rasulullah dengan orang kafir, Rasulullah ada juru tulis dia, orang kafir ada juru tulis dia, buat surat perjanjian damai yang tahun tu tak boleh buat haji macam mana yang sepatut, tak boleh buat umrah sepatutnya, yang macam mana cadangan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kena tahlul, keluar balik mula ke Mekah, balik semula ke Madinah. Tapi dalam buat perjanjian tu ada istilah janjian perdamaian, kejahatan senjata dalam tempoh-tempoh tertentu, tulis
Tulis tu antaranya, tulis perkataan ni apa? Inilah perjanjian antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan musyrikin Quraisy. Tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kalau ikut juru tulis tu, dia tulis dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, orang kafir bantah kata dia. Kalau Muhammad ni kata dia, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Kata dia, Rasulullah sudah tulis kata dia. Kalau kami pun mengaku Rasulullah, buat apa kami kelahi dengan kamu kata dia. Ini padam Rasulullah tu. Kemudian dah tulis tu Sayyidina Ali tulis. Rasulullah kata, wahai Ali, padam tulisan tu. Sayyidina Ali kata apa? Wallahi kata dia, aku takkan padam. Kata dia, apa yang aku telah tulis Muhammad Rasulullah. Yang suruh padam siapa? Rasulullah. Tapi kalau ikut padam tu tak apa tak? Salah ke padam? Tapi punya adab dia tak akan padam. Pasal memang betul Rasulullah, aku tak akan padam. Aku tak gamak nak padam Rasulullah tu. Pasal memang kau Rasulullah. Rasulullah dengan tangan dia yang mulia, gunakan air liur daripada mulut dia yang mulia, ambil padam. Nak menunjukkan adab tu. Yang suruh padam siapa? Rasulullah. Ingkar tak? Ingkar. Tapi nak jaga adab, tak nak padam tulisan Muhammadur Rasulullah. Rasulullah tu, dia tak mau padam tu. Dia jaga adab tu besar. Kalau kita, kalau menyongin, dia padam. Kita tak reti akidah, tak halus akidah kita. Sayyidina Abu Bakar pernah Rasulullah sakit. Rasulullah semua lantik Sayyidina Abu Bakar sebagai imam. Tengah semayang tu Rasulullah keluar pada rumah dia, Sayyidina Abu Bakar berbunuh. Rasulullah isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar teruskan jadi imam. Macam mana? Bertuah, dia boleh tunggu kan. Bunuh dia. Rasulullah lah imam semayang tu. Lepas semayang, Rasulullah kata, tanya kenapa kamu berbunuh? Tak silapnya Rasulullah yang tanya tu. Lama tak tengok sirah-sirah macam ni, nak lupa nak sebut. Kata dia, wallahi kata dia, aku tak akan jadi imam yang belakang aku Rasulullah. Nak jaga apa? Sedangkan yang suruh duduk jadi imam tu siapa? Rasulullah. Tapi adab aku takkan jadi imam Rasulullah, aku takkan. Macam tu kan. Jaga sangat mereka adab dengan Rasulullah ni sampai tengah tu. Tengah tu. Orang yang tak faham dalam bab peraturan macam ni, masalah ni. Na'udzubillah. Adan Allah ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kita jalan lurus. Dan memang kita kalau ikut mengaji dengan tok guru yang betul ni, tok guru kita yang lama-lama ni semua kalau ikut semua ajaran dia betul. Dia ajar dah kat kita tu. Semua cantik, elok je. Ramai orang belakang ni habis satu-satu dia rangkahnya, dia bongkarnya. Dia kata salah lah, bid'ah lah, apalah, tak betul lah, Nabi tak pernah ajar macam tu lah, balik pada Quran dan sunnah lah, apa benda lah disebut. Na'udzubillah. Yang ni yang dia nak kata, barang siapa yang i'tiqad ataupun berkata mana-mana Rasul tu khianat, buat yang ditegah Tuhan, nescaya jadi kafir ia. Na'udzubillah. Asal nak sebut isu tu. Jadi sebut bahasa kafir ni bukan ketujuan mengkafirkan orang. Tapi yang ni pernyataan disebut oleh para ulama' untuk menunjukkan bahawa saja yang ni ialah satu kesalahan dan kita dah tahu benda ni salah, janganlah buat benda tu. Na'udzubillahi min zalika. Kita mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada boleh jadi kufur tu. Ataupun zalik tu, i'tiqad, kata Nabi Rasul, ada buat khianat. Na'udzubillah. Selesai. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf i'tiqad, wajib bagi segala Rasul juga tabligh ma umiru bi tablighihi. Baik, kalau ikut kita nak sambung ni sifat Rasul yang seterusnya. Jadi siddiq, amanah. Memang tajuk amanah lah kalau itu, bukan bab. Siddiq. Sifat yang ketiga, siddiq, amanah, tabligh pula. Dia kata wajib setiap mukallaf, kita orang Islam beriman ni, baligh berakal, yakin sungguh-sungguh, memegang di hati, wajib segala Nabi dan Rasul itu, asal perkataan disebut ni, wajib segala Rasul juga tabligh ma umiru bi tablighihi. Terjemah disebut tu, wajib bagi segala Rasul itu menyampaikan barang yang Tuhan suruh
dengan menyampaikan dia pada makhluk. Wajib pegang. Semua Rasul memang akan menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Bahkan atas istilah ulama yang ini disebut dengan bahasa ringkas, bukan saja Rasul menyampaikan, Nabi pun dia akan menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Yang ni yang isu-isu yang saya pernah bagi penjelasan bab ni. Perbezaan Nabi Rasul tak mana kalau gitu. Nabi Rasul umumnya mereka akan menyampaikan apa Allah Ta'ala suruh sampai, mereka tak akan menyembunyi apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada makhluk, pada umat. Untuk apa beza Nabi Rasul? Nabi Rasul ni dari umum tabligh, semua Nabi Rasul tabligh. Isyarat Quran, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyin. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Umat asal manusia ni semua satu, asal daripada Nabi Adam. Faba'atsallahu an-nabiyyin, selepas membiaknya keturunan ataupun zuriat daripada anak Adam ni, Allah Ta'ala lantik di kalangan mereka ni, faba'atsallahu an-nabiyyin. Ada di kalangan mereka jadi nabi-nabi. Lepas Quran sendiri sebut, Nabi ni apa kerja dia? Mubasyirin wa munzirin. Apa dia? Berikan khabar gembira dan memberikan khabar menakutkan. Itu atas istilah Bashir dan Nazir pada Nabi Rasul ni. Khas sebut tu Nabi. Faba'atsallahu nabiyyin. Allah Ta'ala bangkitkan Nabi-Nabi. Apa kerja Nabi-Nabi ni? Mubasyirin wa munzirin. Apa maksud mubasyirin? Bashir dan Nazir ni, maksudnya menyampaikan. Dia akan cerita lah, yang ni beriman, yang ni kufur, ni akidah, ni iman, ni kufur, ni iman, ni kufur, ni iman, ni kufur. Dia memang cerita punya. Dia tak akan sembunyi apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau gitu, Nabi dengan Rasul beza tak mana? Disyarah oleh para ulama kita, Nabi ini, dia jadi Nabi bukan nisbah tak menyampai, kerana Nabi Rasul semua menyampai. Bahkan, kita yang tak jadi Nabi Rasul ni pun menyampai macam-macam. Padahal kita apa pun tak. Bahkan menyampai macam-macam. Bahkan ada perintah, balighu anni walau ayah. Manusia biasa pun, umat Nabi pun disuruh menyampai. Jadi Nabi ini yang tak ada pada dia berbanding dengan Rasul tak mana? Dekat dia tak ada syariat baru, yang syariat baru tu dia kena sampai. Yang tu yang tak ada. Dia tak ada syariat baru. Kalau bahasa dalam kitab dia sebut, Nabi ini, dia lah orang yang uhiya ilaihi bi syar'in. Dia diwahyukan dengan syariat. Tapi syariat tu walam yu'mar bi tablighi, tak diperintahkan untuk tablighkan syariat tersebut. Ada syariat yang khas untuk dia, yang taklah ada syariat baru melalui Nabi tersebut yang dia kena sampaikan kepada umat dia, yang syariat ni sama ada memansuhkan hukum lalu, ataupun syariat ni syariat baru betul, yang dulu tak ada persyariatan tu, sekarang ni barulah disyariatkan perkara ni, ataupun syariat yang dibawa ni memansuhkan dengan dimansuhkan sama sekali, yang dulu ada satu hukum macam tu, sekarang dimansuhkan sama sekali. Nabi dia tak ada syariat berupa macam tu. Berupa macam mana? Syariat yang berupa nasikh kepada satu hukum Nabi Rasul dulu. Rasul dulu. Dia tak ada. Jadi apa yang datang melalui dia, bab beriman memang tak ada nasikh mansukh. Bab syariat sama macam mana Rasul sebelum dia. Satu dia Nabi. Pasal apa dia Nabi? Pasal dia tak ada syariat baru yang dia kena sampaikan syariat baru tersebut melalui dia. Yang tu Nabi. Ramai orang salah faham tuan-tuan dalam bab Nabi ini, pasal kita belajar pun kena belajar, dah lah belajar bangkut aja. Belajar nak jawab periksa aja. Tak pernah mendalami pun, belajar pun tak belajar daripada kitab tutup guru ulama betul. Faham apa? Perbezaan Nabi Rasul apa? Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Itu sampai menafikan menyampai pada Nabi Rasul, pada Nabi itu masalah sikit. Pasal saya baca ayat Quran tadi surah Baqarah tu, faba'atsallahu nabiyyin, nabi-nabi ini mubasyirin wa munzirin. Jadi nabi pun ada basyir nazir. Umumnya Nabi Rasul ni, Nabi pun buat kerja dakwah, Rasul memanglah buat kerja dakwah.
Jangan kata Nabi buat kerja dakwah. Orang tak jadi Nabi pun buat kerja dakwah. Kadang jangan kata ustaz. Orang biasa, orang awam pun buat kerja dakwah. Dengan tabligh yang keluar dakwah tu semua ustaz ke? Tak. Kadang baru bertobat jadi penyanyi, baru tobat daripada artis. Tapi dah buat dakwah dah. Artis pun dakwah. Takkan Nabi tak dakwah. Jadi umum dakwah pada Nabi jangan nafikan hak tu. Nafikan umum dakwah Nabi Rasul kufur. Jadi kalau gitu perbezaan Nabi dengan Rasul macam mana? Nabi dia tak ada syariat baru. Yang syariat baru tu diperintahkan. Kalau saya suka gunakan bahasa baru tu, baru kot mudah nak memahamkan apa yang disebut oleh ulama kita dengan baik kitab Jawinya, kitab Arabnya. Pasal kita ni kadang baca kitab Arab, kitab Jawi sekalipun, walaupun tulis Melayu, tapi kita punya kesenian nak memahamkan kitab Arab baik, kitab Jawi baik kepada maksud yang dikendaki tu, kita bila tak dapat disiplin belajar betul-betul macam mana nak faham tu, yang tu yang tak faham tu. Walaupun kenyataan tu ada depan mata tapi tak boleh nak faham. Memang dalam kitab dia sebut Nabi ni Allah Ta'ala wahyukan dia ialah zakarun min bani Adam uhiya ilaihi bi syar'in, seorang lelaki daripada keturunan anak Adam, Allah Ta'ala wahyukan dia dengan syariat. Dia ada sebut syariat tu, uhiya ilaihi bi syar'in, tapi walam yu'mar bi tablighihi. Tak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Bi tablighihi, bi tabligh syarak tu, bukan tabligh umum, tabligh tak ada sampai apa-apa langsung, kan? Yang tak diperintah adalah tak diperintah tablighkan syariat tu. Kalau ada pun syariat yang baru, syariat tu khas untuk dia, yang syariat tu taklah untuk umat dia, untuk dia khas dan tak wajib atas dia cerita pada umat pasal syariat tu tak wajib untuk umat dia buat, syariat tu untuk dia saja. Kalau di syariat tu syariat baru, itu yang atau istilahnya dia akan jadi nasikh, memansuhkan syariat lama. Ataupun sebelum ni tak ada syariat tu, sekarang ni yang ada syariat tu, yang ni syariat baru. Ataupun syariat ni dia memansuhkan syariat lama dan ditukar dengan syariat baru, dengan hukum yang baru. Yang ni Nabi takkan ada syariat yang berupa macam ni. Itulah dia Nabi. Adapun kalau dia bawa satu syariat walaupun satu hukum yang ada memansuhkan syariat Rasul sebelumnya, dia ialah Rasul. Dia ialah Rasul. Yang tu jadi Rasul. Satu zaman Nabi Musa, Nabi Harun ada. Nabi Harun pun Rasul, Nabi Musa pun Rasul macam apa? Pasal dua-dua dapat wahyu dan dua-dua ada syariat baru. Ada syariat baru yang datang melalui Nabi Musa dan ada syariat baru datang melalui Nabi Harun. Dan pada zaman tu juga ada Nabi Khidir, ada Nabi Yusha. Ada ramai Nabi pada zaman Bani Israel ni. Jadi yang tu pasal apa Nabi? Sedangkan Harun jadi Rasul, Nabi jadi Rasul. Khidir jadi Nabi je pasal apa? Pasal dia dapat wahyu semua. Tapi pada Nabi Khidir, dia tak ada syariat yang melalui dia kena sampaikan syariat baru melalui dia. Sama ada baru tu dulu tak ada, ataupun syariat baru tu syariat yang jadi nasih, memansuhkan syariat lama, ataupun baru tu syariat ni memansuhkan hak lama, tukar dengan syariat baru. Boleh faham tak boleh faham saya tak tahu, saya sebut 3 kali tu. Dan pelajaran tu tuan dengar lah elok-elok. Saya ngaji. Ramai ngaji. Ngaji tu maksudnya kita dengar lah. Ustaz-ustaz mengajar Tok Guru. Tok Guru yang memang sebut betul lah sebut macam ni. Dia sebut ni dia ambil siap dah antipati apa yang dia sebut. Tapi bila kita dengar orang lain mengajar, kita tengok dia ada miss ni. Tang ni ada miss ni. Ni ada miss ni. Dia ada je tempat-tempat yang dia gagal. Khasnya gagal sini lah. Saya yang pengalaman mendengar kuliah-kuliah daripada orang lain yang mengajar dalam bab tabligh ni, ramai orang mengatakan Nabi tak tabligh, Nabi tak tabligh, Nabi tak tabligh. Tu ayat yang keluar pada mulut-mulut. Ramai ustaz. Nabi tak tabligh, Nabi tak tabligh. Ada pula Nabi tak. Nabi tak menyampai, Nabi tak menyampai. Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Beza antara Nabi Rasul. Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Nabi Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Nabi tak menyampai apa? Dia kata tak menyampai. Nabi ni dia amal seorang-seorang dia je, duduk dalam gua, duduk dalam hutan. Untuk jadi contoh tauladan, dia tak menyampai apa-apa pun. Lah.
Apa punya pahaman ni? Tak betul langsung. Tak betul langsung. Nabi Rasul dua-dua menyampai. Cuma Nabi ni tak menyampai syariat baru. Tu. Memang dalam tarikh tu saya sebut dengan bahasa Arab dia tu. Dia Nabi ni siapa? Nabi Rasul ni macam ni selalu sebut dalam kitab. Nabi ni ialah zakarun min bani Adam uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Fa in umiru bi tablighi fa huwa rasulun. Nabi ni siapa? Nabi ni ialah seorang lelaki daripada keturunan anak Adam. Allah Taala bagi wahyu kat dia melalui Jibril. Lepas tu dia diberikan syariat, tapi syariat tu tak diperintahkan untuk walam yu'mar bi tablighi. Dia tak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu yang tak kena sampai. Fa in umiru bi tablighi. Jika mereka ni fa'in umiru, kalau jamak lah sana kan. Kalau mereka ni diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu, diperintahkan syariat mana? Syariat baru tu. Yang jadi nasikh kepada hukum dulu ataupun syariat ni baru. Dulu tak ada, yang ni baru ada hukum syariat baru ni. Kalau ada syariat ni kena sampai melalui dia kena sampaikan syariat baru tu, dia Rasul. Siap. Ramai orang gagal dalam bab tu. Saya berani sebut tu, tuan-tuan, pasal saya jumpa ramai dah. Tu kata. Kalau dalam bohpilah kan, pasal saya ngajar ni kadang keluar Facebook, keluar masuk dalam YouTube kan. Bila saya sebut macam ni, ramai orang melatah kan. Melatah ramai. Kata, ustaz ni ambil mana, aku tunjuk kitab lagi, kau hati baca ke? Ada benda tu dia tunjuk kat saya, dia tunjuk dalam kitab, dia ambil, dia screenshot ke apa kan, dia potong, ustaz, kena. Jawapan tu ada kat situ. Engkau baca tak faham. Itu saya baca balik tu. Yang itulah. Dalam tarikh kitab-kitab Jawi pun sama lah. Nabi ni apa? Nabi ni seorang lelaki daripada anak Adam. Allah Ta'ala wahyukan dia dengan syariat. Tapi tak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dia tak faham perkataan tu. Syariat yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Dia tak faham tu. Dia faham tu apa? Tak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tak diperintahkan untuk menyampai. Dia faham tak menyampai tu je. Ni kata bangkut. Dia tak erti nak ambil faham. Padahal tak diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa? Ni syariat tu. Syariat mana? Syariat tu yang bahasanya syariat baru. Syariat dulu tak ada, sekarang ada. Syariat dulu ada, ni mansuh, nasih, batalkan hak dulu. Ataupun yang ni batal hak dulu, yang ni tukar dengan hukum lain. Syariat tu yang dia tak ada sampaikan. Bukan dia tak dakwah langsung. Duduk seorang-seorang dalam gua, dalam hutan, beramal seorang-seorang aja. Tak campur dengan masyarakat. Dia dijadikan contoh dan tauladan je. Salah fahamnya tu. Walaupun ada sebahagian daripada kita yang syarah macam tu. Memang ada. Tapi yang tu bukan yang dikendaki oleh jumhur ulama kita ahli sunnah wal jamaah mensyarahkan apakah differences, apa perbezaan, tamyizat. Perbezaan antara Nabi dan Rasul. Di mana beza dia. Ramai orang gagal bab ni. Antara punca gagal adalah siapa? Bab ni tuan-tuan, berapa orang yang mengaji? Kalau saya berani sebut itu. Kalau mengaji pun kadang ngaji sekolah kebangsaan. Tuan-tuan nak tanya ni, kalau saya yang pengalaman lah kan. Kalau tanya ustaz-ustaz Malaysia, ramainya gagal. Bab ni, Nabi Rasul. Pasal dia terpengaruh dengan pahaman dia masa sekolah kebangsaan. Ambil pula dulu PMR, SRP. Dia punya syllabus satu, perbezaan Nabi Rasul. Buat banding beza Nabi Rasul apa dia? Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Pandai, rakyat, dapat berkah. Dia faham dekat tu je. Kalau tanya Ustaz Malaysia ni yang memang dapat kelulusan asas dia belajar ilmu agama macam tu, satu Malaysia akan jawapan siapa? Tuan dengar saya sebut tu. Ya, tak cari orang try lah. Tanyalah ustaz-ustaz mana. Saya berani cabut tu. Saya bukan nak tunjukkan saya pandai apa, tapi saya kata ada kesalahan akidah. Saya punya pengalaman tanya kalau Tok Guru belah petani, okey, best. Pasal dia tak ada pelajaran macam kita. Belajar sekolah kebangsaan. Lepas tu, dia ada synchronizekan pelajaran tu. Satu Malaysia sama yang betul pelajaran, satu petani sama yang tak. Dia orang baca kitab betul. Dan dia orang baca, ambil kaedah, baca kitab, laik sungguh. Bila tanya kat dia, tanya awal-awal, tengok, Tok Guru betul ke? Kalau saya punya pengalaman pernah ziarah pergi ke Pulau Petani tu, banyak pondok tu pergi ziarah. Saya punya pengalaman saya punya perangai saya pergi ziarah Tok Guru, saya bukan pergi ziarah, pergi tengok muka, bagi salam tu, itu je duduk sebelah dia, bukan macam tu. Saya pergi ada misi, bawa soalan. Mana soalan muskil-muskil tu,
Mana pula ada orang tak faham tu, saya sendiri pun kadang ada benda tak kemas. Saya pergi, saya bawa soalan tu, saya tanya tengok dia jawab ke mana. Saya punya misi selalu berjumpa Tok Guru macam tu. Ramai orang pergi jumpa Tok Guru, dia tak tahu nak soal apa. Kalau jumpa Tok Guru sebelah pun, tak tahu aku nak cakap apa dengan Tok Guru ni. Sembang, makan, minum, duduk mana, rumah mana, anak apa orang, bini apa orang. Mati kahwin lain, kita cerita dekat tu ya. Saya kalau jumpa Tok Guru, jumpa syekh-syekh mana pun, saya kalau nak jumpa pun, saya dah siap dalam kepala saya. Apa benda aku nak tanya syekh-syekh ni. Mesti ada soalan nak tanya. Kalau ada masa panjang, aku lagi best. Saya akan tanya dia sampai puas hati dia. Dengar tu. Tambah pula jawapan dia lah sama macam mana kita punya faham. Oh best. Best. Ada benda yang kita tak faham, kita minta penjelasan daripada dia, memang nak minta kefahaman daripada dia. Ada yang memang kita ni kadang dah ada satu kefahaman, ada orang kata faham je ni, tanya kat dia tengok dia bagi jawapan sama. Oh tu memang melegakan sungguh. Lega sungguh kan. So, saya kata kalau saya tanya Tok Guru belah petani ni, tanya kat dia beza Nabi Rasul, awal-awal dia jawab betul lah. Kata apa? Nabi ni nak kata tak menyampai tak boleh. Kata apa? Nabi ni umumnya, Nabi ni semua dakwah. Semua amar ma'ruf nahi mungkar ni Nabi. Tapi Nabi ni dia tak ada syariat. Hak baru yang hak dia kena sampai. Siap. Sama sebiji. Siap. Tentu. Jaga. Elok-elok. Dan mustahillah. Jadi bila Nabi Rasul ni menyampai, mustahillah atas mereka itu Nabi Rasul ni menyembunyikan sesuatu daripadanya. Memang takkan ada yang nama sembunyi lah. Maka mustahillah mereka itu lupa. Jadi di atas kata mustahil sembunyi, tentulah sebab-sebab untuk menyembunyi pun mustahil juga. Apa dia? Lupa. Satu Nabi Rasul lupa hingga lupa kena sampai apa sepatutnya yang dia kena sampai, Nabi Rasul takkan ada. Kalau ada lupa pun pada Nabi Rasul ni, lupa mungkin dalam situasi tertentu, tu pun bukan lupa nak menyampaikan syariat. Yang lupa dia tu adalah syariat. Tu ada. Dia faham kot? Apa dia? Lupa tu syariat. Macam Rasulullah lupa rakaat. Dia sembahyang di Madinah. Bukan musafir. Bukan ada sakit, bukan ada hujan, tak apa-apa. Tapi dia sembahyang zuhur 2 rakaat bagi salam. Ada sahabat tanya, adakah kamu lupa? Anasi ta'am yasi. Qasar ta'am nasi ya Rasulullah. Kau qasar ke kau lupa ya Rasulullah? Rasulullah kata, kullu zalika lam yakun. Tak ada pun. Semua tu tak ada. Untuk dia sambung balik 2 rakaat. Jadi lupa kat Rasulullah tu macam mana? Yang tu lupa, yang lupa tu jadi syariat. Lupa tu ada. Ada pun lupa jadi tak ketahuan sehingga menyebabkan ada wahyu, hukum hakam yang dia kena sampaikan, yang menyebabkan dia tak menyampaikan apa sepatutnya dia sampai. Subhanallah, Allah Ta'ala takkan ada hantar Nabi Rasul, jadi lupa dan lain ini. Begitu juga kalau isu ada bahas dalam kitab-kitab besar, dia kata, kalau lupa tak ada tak Rasul ni kena sihir? Ya, Rasulullah sendiri pernah kena sihir. Ada seorang Yahudi bernama Lubaid Al-Asam kan, yang sihir Rasulullah tu. Dia kumpulan rambut apa dalam telaga. Yang Rasulullah jadi istilahnya bahasanya kena sihir. Tapi kena sihir itu bukanlah sampai pada tahap jadi tak ketahuan, meraung macam histeria, subhanallah. Allah Ta'ala takkan jadi kan Nabi Rasul dia macam tu. Cuma atas namanya adalah sihir itu. Dan datang Jibril yang keluarkan barang sihir yang telah disihir oleh orang Yahudi itu. Diperintahkan Rasulullah untuk baca 3 kul. Itu yang syariat ada antara fadilat cerita 3 kul tu apa? Allahumma salli. Dengan sebab tu, lepas tu barulah Rasulullah bebas daripada gangguan sihir yang dibuat oleh orang Yahudi kepada Rasulullah. Dan bila masa dia kena sihir tu, adakah dia jadi lupa, jadi nyanyuk, tak ketahuan apa? Subhanallah, tak ada. Tapi adalah kesan sihir itu ada. Dan juga dibahas oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, memang sihir ni sihir lah. Sihir lah, memang sihir lah. Tapi pada Rasulullah takkan ada sampai tahap jadi lupa, jadi hilang ingatan, sampai apa yang sepatutnya dia kena sampai dari wahyu yang diperintahkan kepada dia untuk dia menyampaikan hukum hakam dan sebagainya, yang tu takkan ada pada dia. Ada pun pernah ke Rasulullah disihir? Ya. Jawapannya ya. Tapi jangan faham lajak sampai Rasulullah kena sihir sampai dia tak ingat apa-apa dah.
Dia tak tahu dah apa yang berlaku pada diri dia. Oh, itu tidak. Itu tidak. Itu tidak. Pasal apa? Pasal itu akan menafikan tabligh yang Nabi Rasul. Jadi akan ada pula nanti hukum akam pula dia lupa. Ada pula nanti tanggungjawab yang sepatutnya dia kena sampaikan yang dia tak sampaikan. Nabi Rasul tak ada. Takkan ada yang lupa macam tu. Kita macam mana kita? Kita ni macam-macam lupa. Lupa ni maksudnya pernah ingat. Lepas tu lupa. Kita ni bukan lupa. Lalai. Panjang tuan. Nak dengar syarah lalai ni. Saya kena support dulu patutnya. Banyak kita lalai. Lupa ni dah ingat. Tak ingat. Itu lupa. Kita bukan lupa. Apa? Lalai. Longlai. Oh, betul. Boleh. Apa? Tak tahu. Tu kalau buat ayat-ayat kasar lagi, apa dia? Lalai, longlai lagi. Bingai. Bingai. Tu orang marah tu kan tu. Ustaz, cukup lah tu. Dia tak mau kena ayat-ayat tu. Bingai. Memang banyak benda kita bingai. Bingai dia apa? Faham? Bingai. Bodoh lah. Tak pergi belajar. Dah tak kerti belajar, nak kerti apa? Lupa apa? Bukan lupa. Bingai. Tu dia sebut tadi dengan bahasa Tukun dia sebut bengong kata dia. Bengong. Banyak bengong kita ni. Tak percaya try nak tanya kalimah syahadah. Asyhadu tu fi'il madhi fi'il mudhari'. Gagal, bengong, bingai semua. Itu bila fi'il mudhari' dia makna past tense ke present tense ke future tense. Tak boleh jawab, gagal, bengong, bingai. Sedangkan kita nak asyhadu ke Allah Taala. Asyhadu tu aku bersaksi. Aku bersaksi tu sedang bersaksi ke, telah bersaksi ke, akan bersaksi ke, sentiasa bersaksi. Dia makna past tense ke, present tense ke, future tense ke, present continuous ke, past continuous ke, future continuous. Tak kerti semua kan. Arab tak kerti, Melayu tak kerti, orang putih tak kerti. Bingai. Itu kan lupa. Orang yang lalai ni, maksudnya, dia sedar pula dia lalai. Astagfirullah. Dia dah ada ilmu semua. Dia perasan dia lalai, dia rujuk balik ke Allah Ta'ala. Banyak tuan-tuan, kita kena belajar ilmu-ilmu untuk keluarkan diri kita daripada bingai, bengong, lalai. Lupa satu hal, boleh juga ingat. Yang ni apa pun tak tahu tuan-tuan nak lupa apa. Tak ada apa benda maklumat nak dilupa. Maklumat pun tak pernah diisi, nak lupa apa. Otak kita ni, kalau kita lupa maksudnya, memori tu tak boleh nak recall. Macam tu kot bahasa dia. Otak kita ni bukan nak recall, kosong banyak. Kosong, berkarat. Maksudnya apa? Kosong, tak ada apa-apa. Quran tak apa, hadis tak apa, fiqh tak apa, tauhid tak pakai. Apa yang luar bahasa Arab tak apa, bahasa Inggeris tak tahu, bingung bodoh. Tu yang nyanyuk. Saya berkarat banyak. Satu saya ngaji, tutup guru sebut kata dia. Orang-orang yang tutup guru yang selalu baca kitab, tutup guru yang banyak berzikir, tutup guru yang banyak selawat, tutup guru yang banyak baca Quran, tutup guru yang sentiasa duduk baca kitab. Orang-orang macam ni dia takkan nyanyuk. Maksudnya apa? Orang nyanyuk ni bila otak dia tak pakai. Otak besar tapi bodoh. Kerja berfikir sikit kan. Otak cerdik tapi tak pernah mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hakah lobat daripada kita untuk mengaji elok-elok tu, dah isikan kekosongan otak kita ni untuk diisi dengan benda-benda yang berfaedah, yang keluar kita daripada lalai, khasnya lalai daripada Allah Ta'ala, lalai daripada zikir dia, tauhidkan dia, ingatkan dia, sentiasa mentauhidkan dia, itibar zat dia, sifat dia, af'al dia, la ilaha illallah, sentiasa sedar, hadir hati kita ni makhluk dia, ingat mati sedia. Siapa? Aku boleh hidup ni pun pasal limpah kurnia dia. Dia tak bagi matilah aku. Subuh tuan-tuan. Mati ni. Kita banyak lalai. Bahkan mati ni tak pernah masuk dalam kamus kita. Ni lah kita banyak lalai kan. Lalai banyak sangat. Sedangkan Nabi suruh banyak kan ingat benda-benda macam tu. Jangan lalai. Kita duk lalai. Itu yang kita duk leka. Orang Islam ni kena pijak satu. Hak luar suku dah. Kat Malaysia ni pun, tuan tengok kena pijak. Pijak satu. Tuan tak perasan lagi punya masa. Kata apa? Kena pijak. Dulu menteri pelajaran kita Melayu jugalah. Walaupun tengok kadang bingai kat satu sudut kan.
Mai buang jawatan ni, dia boboh lagi bingai pada hak tu kan. Satu. Boleh duduk lagi. Kita nak nampas balik kedudukan tu tak tahulah macam mana. Tapi mati, mesti dia tak akidah yang betul, amalan yang betul. Wajib, tuan fardu ain tu. Walaupun kerajaan tak boleh dibetulkan, kat kita kena betulkan. Wajib tu, fardu ain tu. Setiap individu kena betulkan tu. Bukan wajib betulkan kerajaan. Itu jadi fardu kifayah. Kat kita ni fardu ain kena betulkan. Akidah kita dengan Allah Ta'ala, akidah dengan Rasul. Macam mana kita punya dah kata akidah tu, hati nak hidup ke Allah Ta'ala. Bukan zohir je hidup ke Allah Ta'ala. Zohir memang hidup. Kalau zohir mati lama dah kita ni. Zohir memang hidup. Amalan zohir memang ada. Amalan batin yang tak ada ni. Duk mengaji pun tak ada amalan batin. Duk sembahyang pun tak ada amalan batin. Duk zikir pun tak ada amalan batin. Batin tu tak hidup. Batin tu mati je. Macam mana nak hidupkan batin tu? Tu kena ngaji suku tu. Mustahil mereka itu tersilap. Jadi lupa tak akan ada, begitu juga mustahil tersilap. Tersilap perkara yang disuruh menyampaikan. Ada benda sampai, tersilap pula. Tak? Nabi takkan tersilap gitu. Kita memang banyak silap. Nabi Rasul takkan ada tersilap-tersilapnya tu. Lupa apakah perkara yang disuruh menyampaikan itu. Mustahil tersilap benda yang disuruh menyampaikan. Adapun perkara yang Tuhan suruh mereka itu sembunyikan. Maka wajib mereka itu sembunyikan. Ada pula benda sembunyi. Ni sambung kemudian lah. Isu belajar nanti. Ada perkara yang Allah Ta'ala suruh sembunyikan, wajib dia orang sembunyi. Ada pula benda sembunyi. Ada. Yang dengar tak tahu apa dia. Nantilah, tak sampai kita lagi. Tunggu bulan depan. Nak cepat, pergi cari video-video yang dah ada upload. Naklah, tunggulah. Dia kata kena ngaji. Ada ke benda yang sembunyi? Ada. Sikit sebut macam ni, sembunyi. Sembunyi itu bukan maksudnya sembunyi ni, Rasul ni ada benda dia sembunyi, dia tak sampaikan. Yang tu mustahil. Tapi sembunyi ni, sembunyi macam mana? Ada saya nak sebut macam mana. Saya nak bagi analogi untuk pelajaran yang ke depan. InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi doktor, tuan-tuan ada pesakit. Pesakit ni, tuan-tuan pula doktor pakar. Pesakit ni dia ada seminggu je lagi untuk dia hidup. Soal, tuan-tuan nak cerita tak? Engkau ni ada masa seminggu je untuk hidup. Tuan-tuan sampaikan dia ke tuan-tuan sembunyikan? Jawab. Tak kerti nak jawab? Selalunya kalau doktor-doktor dia cerita tak? Doktor cerdik dia tak cerita. Dia cerita pada bapak dia, waris-waris dia lain. Dia suruh, jangan cerita pada si pesakit. Mesti apa? Dia akan jadi putus asa. Satu hal. Kalau dia beriman, dia takwa, dia tak ada masalah. Kau ceritalah, kau mati esok pun. Engkau bukan pengaruh aku. Doktor bukan boleh pakai, doktor bukan Tuhan. Duk itikad ke doktor, apa? Porah doktor. Okey, yang tu clear. Tadi saya nak sebut apa? Ada doktor memang dia sembunyikan daripada pesakit dia beberapa maklumat. Tujuan dia buat apa? Supaya, saya sebut ini, maklumat tu kalau sampai pun tak manfaat pada pesakit tu, bahkan mudarat pada dia. Satu dia sembunyikan. Itu aja. Tentu kat tuan-tuan, kalau saya cerita macam saya baca akidah ni, kalau tanya ayat Quran, hadis, kalau saya sebut semua pun, kalau andai kata saya boleh sebut semua lah, tak manfaat tuan-tuan. Baik saya sebut hukum yang tadi je, macam Nabi Adam, apa saya sebut keputusan, sudah. Kitab mana ambil mana saya sebut pun tuan-tuan bukan manfaat. Macam lalu kat tepi air, tepi parit je pun tuan-tuan tak tahu pun nilai dia. Baik saya diam. Dasar ni tuan-tuan percaya tak percaya saya cakap apa? Percaya saya cakap situ pada danah. Engkau nak ngaji lain, pergi main pondok, main duduk ngadap betul-betul, buka kitab, saya tunjuk satu-satu.
Apa dia hadisnya Quran ni, kitab mana, ijma' mana, tak ijma' mana ni. Kok tuan-tuan pula tak boleh nak tahan, tunggu tengok kitab. Pula tu kitab pula, tak boleh tengok kitab saya, tengok kitab tuan-tuan, beli kitab kau, agak-agak RM10. Berapa tebal kitab tu? Sikit lah saya nak sebut itu kan. Saya nak sebut apa? Ada benda tak bermanfaat pun nak disebut. Yang ni yang tutup guru dulu, tuan-tuan dia pandai. Macam dia baca kitab Tauhid. Ni tuan-tuan mengaji kitab ni, kalau khatam daripada awal hingga akhir ni, selesai dah kita kan. Cukup dah. Ada orang dia tak nak ngaji ni, dia nak ngaji tafsir. No. Lepas tu. Bukhari, lepas tu. Muslim lah, lepas tu. Ibnu Majah, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i. Bila nak khatam? Budak tu terencat-rencat belajarnya. Mula hukum macam ni. Lepas tu, oh silap. Itu hadis kita tak jumpa lagi. Sekarang baru jumpa hadis. Oh silap pula. Tukar pula hukum lain. Perbuat ni memang macam tu kan. Tutup guru kita, tak. Disebutlah satu hukum. Clear lah ni. Tak akan ubah lah hukum. Macam ni lah hukum ni. Yang ni hukum yang ada khilaf. Yang ni tak ada khilaf. Kalau ada khilaf pun, kata dia, aku tak payah cerita lah khilaf-khilaf dengan kau. Aku cerita hak mutamat je. Ambil ni pakai. Hukum sudah. Cerita khilaf pun bukan bermanfaat. Buat pening kepala orang je. Tutup guru dulu dia cerdik dari segi nak menyampai. Dia tahu apa sepatutnya disampai. Yang tu lah istilahnya benda yang sembunyi. Dia bukan sembunyi, dia tak kedekut nak cerita ilmu. Tapi kalau cerita pun benda-benda yang, apa yang, kalau saya sebut misalnya khilaf. Pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat. Tuan-tuan bukan bermanfaat. Sakit kepala kan. Ramai tuan-tuan ustaz lah ni yang jenis cerita khilaf-khilaf tu. Khilaf. Ada pendapat. Habis-habis kata, tuan-tuan semua pendapat ni betul, tuan-tuan boleh pilih mana-mana pendapat. Habis mampu kojol gitu je. Kan saya guna bahasa gitu, saya dengar dah orang-orang nak cerita macam tu. Pening dengar. Dan kadang saya pun tak banyak dengar pada kuliah orang lah ni, kita yang banyak kuliah orang. Ada orang main lepok itu. Ada ustaz ni duk cerita khilaf. Kami dengar pening ustaz. Ustaz apa? Duk cerita khilaf tu. Dia kata pula, ini pendapat ni, tuan-tuan terpulang pada tuan-tuan nak pilih hak mana satu. Untuk kami pening ustaz. Mengaji ingat kau nak pandai. Kau bodoh je kata dia. Ada ustaz tu kata, itulah ngaji makin pandai, makin ngaji makin bodoh kata dia. Itu ke maksud dia? Bukan maksud dia macam tu. Tapi macam tu dia isyarah. Dia kata, tu yang pening tu pasal apa? Pasal apa bodoh? Patut hati nak menilai. Ada pula. Ustaz tu yang bodoh. Kalau saya nak sebut lah. Pasal apa? Dia bodoh. Dia tak kerti apa hukum yang sepatutnya. Dia tengah peningkan orang ramai. Sebut je satu hukum, selesai. Siap. Sebut hak muktamad tu. Hak dipakai tu. Yang orang nak beramal tu. Tu dia pakai. Saya buat misal lah. Kalau saya kenal tuan-tuan. Saya nak buat misal nisbah sembunyi ni. Tuan-tuan faham saya punya analogi tu. Faham lah. Apa yang bab kita bakal cerita nanti. Kalau tengok saya kenal tuan-tuan. Pendapatan banyak mana gaji mana. Tuan-tuan kata, ustaz tolong cari kereta untuk saya. Saya ni pun broker kereta kan. Ustaz, kereta saya. Saya bagi senarai 100 kereta lagi. Agak-agak cerdik lah saya. Cerdik tak? Saya tak sembunyi pun. Macam cerdik tak? Bengong, bingai. Oh ya tu senang. Nyusah kau orang. Gigit kepala. Tambah pula nafsu tengok mana. Uish, teringgi juga kita ni. Padahal saya tahu kedudukan dia punya gaji banyak mana. Kata awak ni, duit berapa ada sekarang? Baik saya tanya tu dulu. Berapa duit ada? Saya sedang nak trade in kita ni. Trade in kita ni, ya ni 2,000 boleh lah. Kita ni kalau trade in kat kedai. Tu nak ambil, cadang nak pakai apa? Tak tahulah ikut ustaz lah BMW tak? BMW, orang tu beliau macam mana lah BMW. Tak payahlah. Beli Proton Saga pun padan lah. Kancing pun padan. Kereta nak pergi mana? Saya mesti tanya maklumat tu. Baru saya suggest. Beli kereta ni. Itulah orang cerdik. Orang bodoh macam mana? Tuan-tuan, ada kereta sebiji Ferrari murah. Apa? 3.4 juta. Asalnya 13 juta. Bodoh cerita. Orang ni nak beli gambar Ferrari pun tak boleh. Yang kata nak beli kereta Ferrari. Nak beli tayar satu, rim kereta Ferrari tak boleh beli. Ferrari punya kereta tu, rim ni tu. Satu tayar tu pun harga 13,000. Tu pun dia tak mampu nak beli. Boleh faham saya sebut apa? Dia boleh cerita, Ferrari ni bagus. Macam tak cerdik kan kau. Bagilah apa sepatutnya kena cerita kat dia. Tengoklah dia punya keupayaan macam mana.
Yang inilah berlaku kat Rasulullah. Inilah berlaku dekat sahabat, tabi'in, tutup ulama kita. Yang dia tak cerita ke semua orang, khas dengan cerita orang awam, apa yang tak sepatutnya dia cerita. Siapa yang nak betul-betul, menghadap betul-betul. Siapa yang tak nak, bagi very light knowledge, sudah, ni, cukup lah. Siapa nak mendalam khas, PM tepi. Tak pun main menghadap betul, duduk pondok. Duduk buat sama camp ke, duduk sebulan, 2 bulan ke, menghadap kitab betul-betul. Menghadap betul-betul, berguru betul-betul, ambil sanad betul-betul, terima asuhan betul-betul. Keluar, jadi apa yang sepatutnya kena jadi. Itu boleh lah. Kalau takat bagi orang awam, bagi benda-benda yang khilaf itu. Tak manfaat satu pun ilmu yang dia ajar, bahkan membebankan lagi orang ramai. Yang tu kot lalu, yang tu yang suasana akan berlaku nanti. Yang kat Nabi Rasul pun, mereka istilahnya bukan sembunyi tak sampai maklumat, tapi ada maklumat yang kalau orang tu bukan sampai tahap dia takkan cerita. Tak manfaat pun. Kalau dia nak sembang pun tak sampai tahap ni. Kalau cerita pun sia-sia. Dia macam budak umur 7 tahun, tuan cerita ilmu PhD. Macam, okey. Try nak. Saya mengaji ada guru sebut macam ni. Budak umur 2 bulan, tuan bagi makan nasi biryani. Okey. Muntah hijau. Sakit perut saya tak mampu. Dia boleh minum susu je. Bagi susu je kat dia. Macam itulah bandingan. Wallahualam. Ada soalan? Soalan bertanyakan, katalah seorang ni dia ada jawatan mufti. Bolehkah dia berfatwa mengambil pendapat-pendapat qaul dhaif di atas maslahat ni turut ayat dia, maslahat awam orang ramai. Yang ni yang kena mengaji disiplin ifta, disiplin fatwa. Kitab-kitab ulama kita bahas panjang bab-bab ni kan. Pertama nak sebut macam ni, letak perkataan mufti tu dulu. Mufti ni, kalau atal istilah dalam kitab, mufti ni, maksudnya ulama mujtahid, itlaq, ataupun disebut dalam kitab, kalau sebut mufti, tak dikatakan mufti, melainkan mufti ni maksud dikenaki dengan mufti, dia mesti mujtahid mutlak. Macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu mufti. Mufti yang ada lah ni. Itu satu kali lalu sebut mufti. Mufti yang ada lah ni, yang ni bukan mufti, bukan mujtahid mutlak. Dia mufti jawatan. Bukan mufti kelayakan. Maksud saya kelayakan ni, dia bukan mufti yang mufti macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, walaupun tak jadi mufti, tapi dia ialah muftin. Orang yang boleh iftak, boleh keluar fatwa. Quran hadis. Walaupun tak dilantik jadi mufti jawatan. Boleh? Faham saya sebut apa? Mufti kita yang ada lah ni, boleh kata satu dunia macam tu. Kebanyakan mufti ni ialah mufti jawatan. Tapi bukan dengan kelayakan. Maksud saya kelayakan ni, dia bukan kelayakan macam mufti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali tu. Mereka bukan muftinya tu. Mereka ni mufti-mufti jawatan. Dan bila mereka mufti jawatan, kebolehan mereka untuk berfatwa adalah terbatas. Bahkan bukan saja kebolehan berfatwa adalah terbatas. Mereka tak layak fatwa. Pasal mereka bukan ahli fatwa. Mereka adalah muqallid pada hakikatnya. Cuma nama mufti atas jawatan. Bahkan bahas dalam kitab-kitab baru disebut oleh para ulama, mufti macam ni dia panggil mufti darurah. Mufti darurat. Kenapa? Dah tak ada orang dah. Hak ni yang ada. Hak ni yang kelulusan yang ada. Tu. Kelulusan yang paling cerdik, hak ni lah yang ada pun. Yang lain ada cerdik tapi tak ada kelulusan. Keprosedur kerajaan macam tu. Kadang-kadang cerdik, kadang-kadang untuk guru ada tapi tak ada kelulusan, tak ada PhD, apa-apa tak boleh jadi mufti. Jadi yang paling cerdik yang ada hak ni. Lantiklah dia duduk jawatan jadi mufti. Bukanlah dengan dia duduk jawatan tu melayakkan dia untuk berfatwa sewenang-wenangnya. Tak. Yang ni kena faham. Yang ni yang kena faham. Lepas tu, bila tak boleh keluar sewenang-wenangnya, apa kaedah dia? Atas nama mufti ni jawatan. Dia bukan mufti yang sebenarnya.
yang hakiki mufti yang memang berkelayakan untuk berfatwa, kaedah dia mesti taklid. Kaedah taklid ni sama ada Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, satu hal. Dan dari segi nak mengenal mana yang ittifaq, ikhtilaf, mana yang muafakat, khilaf ulama' tu dari segi kaedah dia tak boleh sama sekali tiba-tiba nak pergi ambil mana-mana pendapat qaul dhaif untuk dikeluarkan fatwa. Tak. Yang ni melanggar disiplin keluar fatwa. Kalau atas saya sebut mufti darurah tadi. Pasal kaedah, orang yang bukan betul-betul mufti, yang macam mufti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu, yang mufti darurah ni, dia tak boleh mengeluarkan hukum, melainkan dia kena keluarkan kaul yang paling besar, paling kuat, kaul mu'tamad yang dipakai dalam mazhab. Yang ni ialah jumhur yang ulama pakai hukum, yang ni dia kena keluar. Khasnya hukum ni pula yang telah diittifaq. Apatah lagi yang telah diijma'. Dalam empat-empat mazhab mengatakan inilah hukum yang dipakai, inilah hukum yang paling kuat. Itulah sepatutnya hukum yang dia kena sebut. Adalah menjadi satu kesalahan besar mufti-mufti jawatan ni yang dia sewenang-wenangnya mengambil mana-mana pendapat yang pada dia sinonim dengan dia atas alasan maslahat untuk diambil fatwa tu, untuk difatwakan supaya orang beramal dengan qaul dhaif. Yang ini melanggar peraturan hukum hakam. Yang ini melanggar peraturan mengeluarkan hukum apa yang telah dibicara oleh ulama, kita pula muqallid. Mufti pun mufti jawatan saja, bukan mufti mun'i kelayakan. Tuan-tuan kena faham maksud saya sebut tu. Dia sepatutnya muqallid, dia sepatutnya kena sebut rujukan kitab mana, mazhab mana, yang ni qaul mu'tamad dan Syafi'i ke Hanafi, Maliki, Hanbali ke, apatah lagi kita Malaysia sebagai mazhab Syafi'i. Dia tak boleh nak pergi panjangkan tangan dia pergi ambil mana-mana pendapat qaul dhaif. Kata dia, pada saya lebih cenderung pada pendapat ini. Bukan macam tu kaedah. Yang ada hak mutlak pada mana-mana mufti yang istilah mufti jawatan ni untuk dia nak mengeluarkan pendapat ini. Tak ada. Yang ni istilahnya khianat dengan jawatan. Istilahnya salah, pecah amanah. Pasal orang awam tak tahu, kan? Benda yang macam saya sebut ni, yang kata orang awam, orang mengaji pun kadang bila tak mengaji sampai bab disiplin macam tu, dia tak faham apa yang saya sebut ni. Okay. Jadi dia tak faham sebut ni, pada dia, Haji mufti sebut aja, okey pakai semua lah, mufti. Tambah pula dia kata, hormatlah sikit mufti. Mufti yang kita hormat ni, kalau mufti memang betul jaga disiplin sebagai mufti. Betul lagi mufti darurah, dia jaga tu. Kita hormat di atas, dia betul-betul mufti yang dia tahu dia bukan mufti yang memang mufti yang layak jadi mufti macam Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu, dan dia keluarkan fatwa yang memang fatwa inilah sepatutnya dia kena keluarkan untuk menjaga, untuk jatah kaedah bercermat, supaya menjaga apa yang sepatutnya kena pelihara dalam masyarakat Islam tentang hukum hakam. Gitu. Yang ni memang kita hormat. Tapi bila ada mufti yang istilahnya khianat, ada pecah amanah macam ni, yang ni istilahnya pecah amanah, bahkan atas kaedah ilmu, wajib kita tahzir masyarakat daripada mufti yang macam ni, pasal dia telah menceritakan benda yang salah. Teringat saya masa saya duduk ngaji dulu, kisah pada zaman Baghdad, masa sebelum akhir-akhir sebelum Baghdad jatuh ke tangan Mongol dulu, kerajaan diperintah oleh khalifah yang berpahaman Mu'tazilah. Sampai mufti-mufti dia keluar fatwa, Quran ni kalam hadis, bukan kalam kodim. Itu mufti kerajaan. Pasal dia pahaman Mu'tazilah. Tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni, ada yang sebagian ditangkap, dibunuh, dipenjara. Antaranya Imam Ahmad bin Hanbal yang dipenjara pasal nak mempertahankan Quran ni adalah kalam kodim. Dia takkan kata kalam hadis. Ni best sekali. Dia tak boleh ambil pendapat untuk selamatkan diri dia. Kalau dia kata Quran ni adalah kalam hadis, dia tak kena menjaga, dia tak kena pukul, dia tak kena sebat, dia tak kena seksa dalam penjara. Bahkan dia boleh hidup senang lenang. Dia cakap pun ada istilahnya jalan untuk melepaskan diri dia daripada kesalahan tu, pasal ada jalan helah untuk dia cakap macam ni, maksud aku Quran kalam hadis ni, Quran yang kita baca ni hadis bukan kalam nafsi tu. Ada jalan nak mengelak. Tapi dia lebih cenderung kepada
mempertahankan yang Quran ni ialah kalam qadim, sekalipun dia kena seksa, sekalipun dia kena pukul, kena sebat, masuk penjara, istilahnya dizalimi, dia sanggup, dia kena seksa lagi daripada dia menyebut perkataan yang menyebabkan orang ramai jadi rosak akidah dalam masyarakat. Disebabkan fatwa dia. Padahal dia bukan mufti jawatan masa itu. Dia memang mufti yang berkelayakan pada masa itu. Tapi orang pandang dia dan dia sangat memelihara bab tu untuk memelihara akidah dan memelihara hukum hakam dalam masyarakat supaya masyarakat tak bingung nak menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam di kalangan mereka. Yang ni mufti-mufti yang kita hormat. Tutup guru ulama-ulama dan mufti-mufti yang mereka ni bukan jaga periuk nasi. Mereka ni memang jaga betul-betul apa yang sepatutnya mereka kena jaga, nak jaga agama masyarakat. Supaya masyarakat jangan tergelincir daripada batas-batas agama. Yang ni kita menghormat mufti ni. Ada pun mufti yang pecah amanah macam ni, yang khianat macam ni. Dia orang kata daging ulama ni adalah beracun. Ulama mana beracun? Ulama macam Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Hanafi, Maliki ni beracun. Bahkan kalau mufti yang fitnah macam ni, kata-kata mereka tu yang racun. Fatwa mereka tu ialah racun. Jadi kita kena bagi peringatan, jangan makan racun daripada orang yang bawa racun ni. Ayat tu kasarlah sikit. Apa benda isu saya tak tahu, saya sebut dari segi prinsip. Nak faham macam mana mufti macam mana, siapa mufti macam mana, macam mana nak boleh ikut, macam mana mufti tak boleh ikut, mana mufti yang darah daging dia beracun, mana mufti yang mulut dia keluar hukum yang tu racun. Kena tengok. Itu kot. Dia kata macam mana? Panjang nak cerita kat tu. Yang tu yang kaedah dia mesti lihat sebut jumhur. Jumhur mutamat. Tapi selalunya kalau itulah yang timbul masalah ni, apabila memang dia tak amanah sebut apa yang jumhur dan mutamat yang dipakai, benda-benda yang khilaf. Nama pun khilaf ni maksudnya mukhalafah, yang menyalahi daripada apa sepatutnya dipakai, yang tu yang dibongkar, yang diceritakan seolah-olah benar, betul pendapat-pendapat ni. Padahal yang ni kalau ikut dia boleh menjerumuskan kepada salah akidah, salah amalan, macam-macam bab. Contoh misal isu, bolehkah kata Allah ada di langit? Contoh, kalau ikut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, salah dan khilaf, subhanallah, mengatakan berada dengan mana istiqrar, dengan mana sabata, istaqarra, dengan mana iltamasa, apa seumpama itu, mengertikan mana istawa macam itu, salah. Sepatutnya ni kena kata wajib beriman dengan Al-Quran. Al-Quran menyebut istawa alal arsh. Allah istiwa alal arsh. Tapi apa makna istiwa? Bukan makna berada, bukan makna beratas. Membahasakan berada di atas arsh adalah satu akidah yang salah. Atas kaul jumhur, salaf, khalaf. Yang ni pendapat yang mutamat, mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia kena sebut gitu. Tapi tak ada dia sebut. Ada juga pendapat yang kata boleh kata Allah Ta'ala di langit. Baik. Bahkan dengan sebab tu ramai yang jatuh parit, jatuh gaung, masuk gaung, yang istilahnya tergelincir akidah sampai dia faham memang Allah di langit. Macam pahaman Hindu, macam pahaman Buddha, macam pahaman orang kafir itu. Itulah pahaman dia. Bahkan lagi jijik daripada pahaman tu. Yang tu kot sekali lalu. Pasal mesti tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Kaedahnya mesti faham, kalau sebut atas pun, mesti atas bukan dengan mana pihak, mesti atas dengan mana kedudukan dan pangkat. Macam tu tak apa. Allah Ta'ala Ar-Rahman alal ars, atas arash. Bukan atas dengan mana tempat, tapi atas dengan mana pangkat. Sepatutnya yang tu huraian. Dan saya duduk mengaji, memang Tok Guru yang betul-betul jaga dalam bab disiplin macam ni. Itulah huraian mereka. Mereka tak hurai macam mana yang ustaz-ustaz lah ni yang kebanyakannya duk hurai. Yang jenis pahaman macam tu duk hurai kata
Mana atas lah, mana berada lah, mana duduk lah, mana bersemayam satu seumpamanya. Mengertikan dengan makna yang boleh membawa kepada salah akidah. Orang yang bercerita tu kadang-kadang dia boleh jaga. Tapi orang lain yang dengar perkataan dia biasanya terjun parit. Masuk gaung. Pula tu masuk gaung dengan mana salah akidah, boleh jadi kufur, keluar daripada ajaran Islam langsung. Ada yang sampai tahap macam tu. Disebabkan kegagalan memahami apa maksud yang dikendaki dengan perkataan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.